So macam Haris jenis type skin apa? Macam Haris sekarang, dulu kalau Haris kulit berminyak, tapi bila meningkat usia ni dia akan berubah. Macam sekarang kulit Haris dia kering. Kejap kering, kejap combination. Itu yang kita nak tahu macam mana you nak identify jenis kulit you macam mana. So kita akan terangkan lebih detail lagi. Kulit kita sebenarnya memang secara general mempunyai kulit jenis yang berkombinasi tau. Semua orang macam tu. Terutama area T-zone. T-zone selalu kita berminyak kan. Betul. Kalau macam Odah memang jenis dulu ada masalah jerawat juga daripada Odah sekolah menengah lagi. Tapi jerawat tu hanya ada dekat T-zone. So once bila dah timbul jerawat tu dekat pipi, Odah dah start takut tau. So benda tu jadi masa Odah habis diploma. Mungkin Odah terlalu stres ataupun Odah guna terlalu heavy makeup. Okay, so sebenarnya heavy makeup pun tak okey juga. So berdasarkan pengalaman Odah lah, dari mana Odah start mula ada jerawat, time tu dah memang dah scary gila. So time tu lah baru Odah tahu rupanya kita ni ada skin yang jenis berminyak ke, skin yang kering ke. So bila dah jadi teruk macam tu, Odah pula menggunakan produk-produk yang orang kata tak bagus lah. Lagi satu kan? Yang kira kita tak tahu pun sebenarnya rupanya produk tu tak bagus. Tapi bukan produk yang local produk, mungkin macam ada Mercury. Tak semestinya local produk je ada bahan terlarang. Kemungkinan produk-produk overseas pun kalau kita tak check dia pun ada bahan juga bahan terlarang. Betul. Macam Odah sendiri mungkin satu faktor adalah kebersihan. Sebab Odah sendiri ada sinus. Bila ada sinus, Odah sangat allergic dengan you all kata apa, habuk, kucing. Tapi benda tu sangat dekat dengan Odah ya. Contohnya benda yang berbulu, berbulu yang berhabuk. Dengan ayam dekat sana. Lagi satu kita punya masa tu Odah masa mula-mula masuk dekat rumah hutan, pembangunan tengah naik. Betul. So memang Odah ulang-alik dekat tempat yang orang kata berhabuk lah, construction. So muka Odah lagi sensitif. Mula okey tau, Odah pakai lah macam-macam makeup Odah pakai. Kau orang kata kalau muka kita ni lagi berjerawat, lagi teruk, jangan pakai apa-apa orang kata skincare terlalu banyak pun tak boleh. Makeup apatah lagi. So Odah pakai makeup tebal Masya Allah lah, tak cakap dulu. Betul. So bila dah sedar tu, bila kita fikir balik, kening je yang penting. Sebab benda ni biasa terjadi budak muda sekarang. Betul. Tau. Dia tak ada keyakinan diri bila muka dia berjerawat, muka dia. Dan bila dia tak pakai makeup. So dia rasa kena pakai makeup baru dia confident. Yes. Masuk juga Haris. Yang lelaki pun sama. Betul. Sebab dia nak menutup kan. Betul. Lagi sekarang kita ada apa, foundation lah, kita ada concealer, kita ada macam-macam lah, primer. Kalau nak ikutkan benda tu, Odah pun tak terikut kalau nak kata ikut peredaran zaman kan. Tapi orang sekarang memang dah upgrade, memang dah up to date. Tapi macam Odah dulu memula, Odah mungkin pakai step yang salah. Maybe ada betul. Lepas tu mungkin lagi satu, Odah jenis tak double cleansing muka. Wajib. Bila dah jadi macam tu, bila dah start Odah memang takut tu, bila Odah punya pipi, Odah punya tempat yang orang kata sayang tak pernah ada jerawat, tiba-tiba ada jerawat. Memang takut gila nak mati. Sebab lagi-lagi kita bekerja berhadapan dengan customer benda. Ya, time tu pula. Ya Allah, kecaman tu yang kata dia. Masa mula kita keluar Izwan Traffic, ya Allah bonda, kenapa ambil apa staff yang muka berjerawat. Kami cakap macam tu, bonda tak ada bagi makan apa-apa. Lepas tu kita pun jadi segan, kesian kat bonda. Bonda pula yang kena. Bonda pula yang kena. So dari situ baru dia kata, okey, aku memang kena jaga muka. So dalam 2 bulan tu memang Odah tak pakai apa-apa orang kata makeup lah. Memang muka orang kata muka tak siap kira pergi kerja tu. So bonda pun tegur lah kenapa dengan muka. So dengan bonda juga Odah belajar banyak benda. Actually Odah pernah tahu guna skincare routine yang macam orang kata tested. Sangat Odah pernah guna tau. So dari situ actually sebenarnya tak semua orang boleh ikut benda tu. Betul. So dari segi pengalaman Odah sendiri, Odah dah cuba orang kata toner lah, moisturizer lah, serum, mask, essence, macam-macam, pencuci muka sekali 2. Orang kata tak pakai makeup pun pakai. So start daripada tu, Haris, Odah sendiri macam Odah actually tak suka pun ikut-ikut benda tu. Baiklah daripada kau jenis tak cuci muka, tiba-tiba kau kena ikut 10 step. Memang ya Allah. Jadi macam satu 10 step ni kata boleh jadi aku. So Odah punya ya Allah, sampai Odah rasa macam kulit muka tu sini tegang. Dia macam kau paksa muka kau. Dah lah time tu dengan Odah jenis jerawat pula. Jerawat yang bengkak tau. Dia bukan jerawat yang orang kata naik ada nasi kau boleh bentuk, tak. Dia jenis jerawat bengkak. Kena pula kat hidung dah lah besar. Terbaduk dah macam baduk dah hidung aku. So time tu Odah macam baru sedar, okay, aku ada masalah kulit yang teruk. Dan Odah
sampai orang kata tak lama pun dah guna 10 step tu. Tiba-tiba muka dah naik satu bintik-bintik tau, macam redness macam tu. So dah tahu lah, okay, kau tak patut ikut semua benda ni dan kau tak tahu pun sebenarnya ingredient dalam tu. Pernah tak you all macam, tengok orang ni guna ni okay, so korang rasa nak ikut lah. Ramai sangat sebab orang ni ikut trend YouTube. Contohnya kan, kebanyakan bukan kita nak condemn ke apa, orang ambil step pada Korea. Korea tak semestinya dia akan sama dengan kulit kita. Cuaca kat sana lebih berbeza, lebih agak sejuk. Sangat sejuk. Kita kat sini dia sangat panas. So bila kita cuba step 10 rutin daripada Korea, kita cuba kat kita, dia tak akan menjadi sebenarnya. Betul. You sendiri kena, orang kata identify, okay, which one is my problem sebenarnya exactly. Betul. Macam kawan, Oda adalah kawan yang mengikut 10 step tu, tapi orang kata kurangkan, jangan terlalu nak ikut sangat punya, nak cantik kulit, nak drastik, ikut semua dan kita tak tahu apa bahan yang dalam tu. So bila Oda dah kurangkan, pakai ada beberapa jenis skincare, baru Oda macam okay, ini je yang sesuai kat muka Oda. Rupa dia daripada 10, 3 je menjadi. Macam tu lah, ibaratnya macam tu. Okay, kita Arif tak bagi info sikit apabila kita muda sebenarnya kan, macam umur sekarang, kulit kita, wajah kita lebih asid sebenarnya tau. So bila dia meningkat usia makin meningkat, kita akan nampak kulit kita dia akan semakin matang tau. Betul. pH level pun semakin agak neutral. So kalau kita tengok orang kulit yang berumur agak berusia sikit, kadang-kadang tak ada masalah kulit sangat. Cuma bila remaja macam Oda tadi, maybe sebab kulit Oda orang kata dia berasid, cuma bila kita pakai satu produk dia tak kena dengan kita. Betul. Ada mungkin satu bahan yang dalam tu yang tak sesuai kat kita. Lepas tu kulit wajah kita pun dia akan berubah. Orang kata disebabkan beberapa faktor lah. Yang pertamanya, ni orang paling takut, penuaan. Betul. Penuaan yang terlampau cepat. Umur 20 tapi dia dapat penuaan. Itu kena jaga-jaga sebenarnya. Betul. Lagi satu, penggunaan skincare yang salah. Macam Oda explain tadi. Dia guna step skincare yang tak kena dengan dia akan jadi breakout, kulit akan berubah. Produk makeup yang kita guna terlampau heavy pun tak boleh. Macam Oda cakap tadi, bila heavy orang kata dia akan clog pores kita. Kadang kan sebab apa tahu, kita dah apply macam moisturizer, serum, lepas tu oil ke face oil ke apa, tiba-tiba letak pula makeup. Nampak tak? Dia jadi macam muka you sebenarnya tak boleh tampung, tapi you paksa muka you untuk tampung benda tu. Dia tak ada rehat. Dia tak ada rehat. Dia tak ada bernafas. Betul. Dia tak ada bernafas. Terlalu banyak pakai. Sampai malam pun kadang-kadang terlupa nak apa? Orang kata nak cuci muka. Betul, cuci muka. Macam Oda sendiri memang Masya Allah lah dia punya pemalas tu. Alright, okay. Nanti kita akan stop sebentar. Kita akan sambung lagi berapa minit. Kita akan terangkan lebih detail. Maksudnya kita akan stop. You just stay tune sahaja untuk detail lebih menarik sebab kita tak boleh kukaskan lagi tau sebenarnya. Betul. Okay, so kita akan iklan sebentar nanti. Kita akan sambung balik, okay? Itu sahaja. IG dah, okay. IG ada apa-apa soalan tak? Okay, IG mungkin kita boleh sambung sekejap. Untuk Facebook mungkin kita ada beberapa segmen. Oi, ramai. Okay. Okay. Okay, ada yang dah dengar? Ramai yang tanya ada stok boleh PM ya. Anak lelaki saya jenis jerawat yang berisi dalam. Saya sapu minyak Japura, alhamdulillah. Betul. Betul. Hari tu kita ada customer, dia kadang-kadang jerawat yang terlalu besar ni bukan saja kat muka tau, kat badan pun ada. Itu orang panggil sis. Oh, faham. Bila sis ni bukan dekat dalam je tau, dekat badan kita, kat kulit pun boleh jadi. Dah bergelap ya. Dah bergelap. Nak keluar. Nak keluar. Live kat luar. Start. Oh. Warna putus. Faham lain. Okay, patutlah kita punya IG ramai yang view. Faham. Okay, tak apa, you all komen je. Mungkin kita boleh FB line sangkut-sangkut. Ya ke tak clear? Okay, minta maaf. Kita akan tukar setup. Tukar setup. Bagi a few minutes kita akan tukar setup sebab ramai yang komen tadi dekat FB suara tak berapa nak clear kan. Suara tak berapa nak clear, line pun tak berapa nak clear. Kita akan live yang lebih proper kejap sebentar. Maklumlah, ini first time kita live secara orang kata secara profession. Bukan profession, nampak lebih menarik kan. Oi, tengok ke? Macam mana Syeda tu? Oh, itu. Alright. Takut. Okay, kembali ke hutan. Tadi kita pasal langsung kajian masuk hutan balik. Okay. Thank you yang tengok. Actually kita saja je. First time tadi berapa viewer kat Facebook? Dan nak naik dah 80. Oi, ramai juga. Mustani sama promotion please. InsyaAllah, mana tahu lepas kita sama Mustani ke. Tak depan kot.
Sebentar ya, sebentar. Bila biasa ada masalah sikit kan teknikal. Okay, so far info yang kita orang bagi, yang Oda sampaikan, yang Hari sampaikan, you boleh dapat terima tak? Kalau ada macam terlampau laju ke, kita bercakap tak dengar ke, just bagi tahu je supaya nanti kita maybe slowkan sikit cara kita cakap ke. Sekejap sebentar. Macam mana nak ambil? Itu jauh sangat. Nampak lah hidung aku. Okay. Masya Allah, tudung macam oning je. Selalu kita kutuk bunda. Tudung kita pula macam oning. Ya Allah. Okay, masih tengok. Terima kasih kepada Jamhuriyatul Melaya Bangi. Okay, ramai pengedar kita yang tengok ya. So kalau korang nak tengok lagi dekat Facebook, nantikan lagi beberapa minit kita akan bersiaran semula. So Oda akan share macam mana Oda punya journey muka. Hari ni kita terlalu detail untuk menceritakan jenis-jenis kulit kita. Dekat FB sangkut-sangkut, okey tak apa, kita dah pindah tempat kembali ke hutan ya, you all. Okay, ramai pengedar kita dalam ni. Jadi you all kalau nak dapatkan produk, you all boleh tengok dekat IG. Boleh. Macam ngam je dua orang ni. Kalau ngam kita on lagi. On slam. Jadi daripada jadi artis pun terus jadi host tetap. Betul. Jodoh ke? Jodoh di tempat kerja. Gitu. Jodoh tu ada banyak ya. Doakan yang baik-baik saja ya. Betul. Kita ada jodoh dengan ajal. Kau yang masukkan tu. Siapa yang masak ni lapar? Diorang masak ke? Okay. Kita yang sekarang ni mungkin orang tengah rehat kan, pukul 1.52 ni. So maybe live kita akan bersara langsung lebih sejam sikit lah, sebab ada sangkut sikit kat FB kan. So kesian pula orang yang kat FB tengah tengok tu sekarang. Sampai benda yang makan dia? Makan. Memang berada di tepi sungai. Memang berada di sungai. Okay, ada yang nak tanya apa-apa tak? Sementara kita tengah menunggu Facebook ni, lambat lah. Lambat lagi. So far, okay tak info yang kita dah bagi? Clear tak? Ada promosi apa sis? Okay, promosi apa? Nantikan. Minggu ni insyaAllah ada promosi orang kata yang orang tu tunggu. Okay. Tahu apa nanti? Ataupun macam ni Haris, kita siapa yang dapat share banyak-banyak ni, mungkin kita akan bagi produk ke kan, ataupun orang yang ada masalah kulit, kita nak bagi cuba produk kita. Betul lah. Mana tahu yang tengah tengok dekat IG ni ke, you ada testimoni yang menarik ke, just DM je IG kami jm.official. Kongsikan testimoni menarik untuk letak orang kata letak gambar sebelum dan selepas. Kita akan bagi, manalah tahu lepas kita akan bagi hadiah ke apa ke. Betul, FB sangkut ni datang balik IG. Terima kasih datang balik. Samalah, kita orang bukan setakat berpindah randah IG, kita berpindah randah tempat sekali, daripada dalam terus keluar. Orang kata nampak sangat kena halau. Assalamualaikum Oda dan Haris. Waalaikumsalam. JRM Kota Kinabalu Ana. Nak tahu promosi terkini? Boleh korang tengok live ni sampai habis. Oda cerita kebaikan Milia Micellar Water. Betul. So lepas Oda cerita tentang pengalaman Oda, Oda akan cerita produk-produk apa. Glowing ni kulit Oda. Okay, glowing ni sebab ada filter. Sebab ada lampu ya. Tapi nak on mic dah. Kiri countdown. Kita punya Lampu kita dari sebelah. Alright, okay. 5, 4, 3, 2, Rashida. Okay, Assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam segmen yang kedua. Tadi kita tak habis kupas lagi apa yang kita nak cakapkan mengenai perubahan kulit wajah kita mengikut usia kita. So, kali ini kita dah sambung balik live tadi, info tadi. Perubahan kulit tu satu benda yang orang kata, orang yang macam apa? Satu benda yang wow, faham tak? Yang orang macam wow, nampak something yang berubah, okay? Sama juga macam kita sekarang, berubah tempat ya. Tadi kita live dekat JRM, sekarang kita live dekat rumah hutan. Betul, ya, membawa Oda, nampak tak jiwa Oda hanya di rumah hutan, gitu. Tapi kita punya naluri tetap menggunakan JRM. Mestinya yang terbaik daripada Jamhuriyatul Melaya. Gitu. Okay.
Macam tadi kita terangkan, kita ambil terangkan kulit wajah kita sebenarnya akan berubah untuk disebabkan beberapa faktor lah. Tadi kita stop sampai produk makeup yang kita guna. Lagi satunya common orang jadi adalah perubahan hormon. Dari lagi dia meningkat remaja. Betul. Akhir balik, you period ke apa, mungkin tu salah satu faktor. Betul. Kulit you berubah. Okey, kadang bukan kulit muka je, kulit badan. Betul. Kadang-kadang orang perempuan lah ya, terutamanya perempuan ni sangat bermasalah ya, berbandingkan lelaki. Complicated. Sebab apa? Perempuan ni orang akan tengok daripada skin dia. Kalau tak cantik dia tak nak lah, hantaran turun lah, apalah. So daripada sebelum dia jadi macam tu, kita kena jaga kecantikan dan Macam keaiban lelaki kita. pula, orang kata tak boleh terlampau flawless, nanti kat perempuan dia nak tertarik pula. Betul. Susah Bukan lah. perempuan je, lelaki pun. Bahaya sekarang ramai yang nyek-nyek. No. No. Okey, ini bukan rancangan untuk nyek-nyek, tapi kita nak bercerita tentang skin. Yes. Lagi Okey. satu, kulit kita berubah disebabkan environment. Itu yang penting. Lagi sekarang, zaman sekarang terlampau banyak sangat pollution berlaku, pencemaran berlaku, radiasi bebas. Itu yang menyebabkan kulit kita Berjeragat. berjerawat, macam-macam lagi problem. Lagi satu, ini dia agak susah nak ubah lah, genetik. Genetik, yes. Yes. Okey, Odah ceritalah dulu. Okey. Genetik Odah adalah genetik yang sebenarnya kurang jerawat. Oh iya ke? Tapi Bila Odah Odah berjerawat ya, nampak tak? So kadang-kadang sebenarnya genetik memang salah satu faktor. Tapi genetik Odah adalah genetik sinus. Faham. Okey. Tapi sampai ke Odah, sinus tu dia belum dizahirkan ke Belum muka dizahirkan ya. lagi. Memang so kita terimalah redo kan. Sama juga macam Haris lah, genetik family Haris, mereka kan kulit memang bermasalah lah. Faham. Daripada mak dia muda, ayah dia muda, agak bermasalah. Sampai kita orang pun keturunan tu apa orang kata terbawa sampai kita orang. So nak mencari keturunan yang kita kejar Betul. keturunan kita yang cantik. Kau ni tadi keturunan, kita berlawan tak? Pada lawan nak senang terus. Tapi senang. cinta itu buta Haris. Sekejap je tu. Kulit lawan. Dia tak nampak kulit tu dah. Jadi detail. Jangan, ya. Jangan. Okey, lagi satu, tahap penuh kita. Kadang penuh pun lagi kan you pakai makeup keluar, ada korang makeup jogging. Ada Odah. Kalau hutan. Kita demi nak masuk video ya, sanggup berkening tu wajib. Kadang-kadang kita tak perlulah makeup tebal, tapi berkening tu wajib. Betul. Tahap peluh kita pun memainkan peranan juga. Kalau kita terlampau merembeskan peluh yang banyak, sampai kita lupa nak lap ke apa, ke orang melekat kat muka pun salah satu punca juga peluh kita berubah. Tapi Kak Haris, kalau contohlah kita lebih terdedah kepada aktiviti luar ataupun kita bekerja kat tempat yang panas, bagi Odah penting juga kita pakai something dekat muka, Itu semestinya. iaitu sunblock. Kadang-kadang orang memang takkan anggap sunblock atau sunscreen itu penting. Betul. Sunblock bukan saja pakai dekat muka ya, tapi dekat badan juga. Okey, kalau dekat muka, kalau kita biarkan, actually pigmentation boleh terjadi. Betul. Jeragat. Actually ramai orang yang komen dekat Jarang Official terutamanya. Betul. Even IG Bonda sendiri, orang tanya macam mana nak mengatasi masalah kulit berjeragat. Dia kebanyakan berlaku pada orang yang berusia. Sebab masa muda dia, kebanyakan orang tak jaga tau. Diorang tak tahu betapa pentingnya kena pakai sunblock. Tak kisah you pakai skincare mahal tahap macam mana pun, serum ke essence, tapi you tak pakai sunblock, tak guna pun semua tu. Betul. Sebab apa? Kita punya cuaca sekarang dah tak sama macam dulu. Cuaca sekarang lebih orang kata ozon kita dah terlalu nipis. Jadi kita direct sangat dengan matahari. Kadang bukan matahari je, contoh lighting macam ni pun kalau kita tak jaga, still juga boleh jadi pigmentation. Haris tahu tak, kalau perempuan ni tak jaga makanan, contohlah dia tak terdedah pun dengan kat luar, tapi dia tak jaga makanan, dia boleh jadi jeragat juga. Betul. Makanan satu, kita makan banyak produk yang banyak gula, terlalu tinggal garam, kafein, itu sangat tak elok. Lagi satunya, perempuan selalu mengalami orang kata stres. Betul. Stres you memang kena kawal. Stres pun boleh buat punca jeragat. Sebab ramai tak tahu. Okey, kenapa saya terangkan Okey, bila you stres, kita akan merembeskan satu hormon, iaitu hormon kortisol, hormon stres. So bila hormon kortisol tinggi kat badan, dia akan mengganggu pertubuhan. Sebentar. Semburan dia terkeluar. Sampai dari kat muka pula tu. Astagfirullahaladzim. Tak sikit baru. Mungkin busuk sangat. Patutnya. Okay, sorry. Kita sama balik stres. Okey. Bila hormon kortisol tinggi, dia akan mengganggu sel-sel lain. Antaranya sel yang ada kat muka kita adalah sel melanosit. Okey, sel melanosit dia akan menghasilkan melanin kulit. So melanin kulit yang akan melindungi kulit kita.
stres pun boleh menyebabkan pencerahan. Bukan sahaja disebabkan faktor cahaya luar UVA, UV, cahaya lampu, stres pun sama. Oh, betul lah. Kadang-kadang orang yang umur macam dah 25, 26. Apa tadi? Sorry. Orang yang berumur kadang-kadang remaja tapi dah ada jerangat. Yes, betul. Ada sorry. Subhanallah. Sorry. Okay, betul. Bila time remaja pun salah satu punca ni jerangan sebab kita stres. Lagi you tengah belajar. Rumah ke degree ke baik master ke apa, you tengah buat stres. Bila stres sangat dia akan mengeluarkan hormon kortisol. Dah bila stres keluar hormon kortisol, kulit pun makin menjeratkan. Sedar tak sedar itulah benda yang terjadi kat zaman sekarang sebenarnya. Ramai orang tak aware benda ni. So seeloknya penting sangat you kena jaga diri you juga stres, level stres you. Okay, patutlah. Kadang-kadang kan orang yang komen pasal jerangat ni, bila kita tanya puan terlalu terdedah dengan cuaca panas ke? Dia kata tak, dia kerja office. So kadang kerja office, mungkin kita tertekan dengan kita punya kerja, ataupun lampu panel floor ni pun boleh mengeluarkan UV. So muka kita terlebih terdedah dengan cahaya. Okey, lagi satu Kak Haris, ramai sangat-sangat ya, actually yang orang memang tak perasan bila dia selepas bersalin dia ambil pil terancang. Itu pun boleh juga salah satu faktor boleh muka you berubah. Betul. Actually sebenarnya ramai kata betul ke? Kadang-kadang benda mitos ni orang tak percaya. Faham tak? Orang akan kata macam contohnya Buddha selalu cakap orang berpantang tak boleh ambil benda macam ni. Pemakanan tu orang kata mitos untuk percaya. Tapi bagi Oda percaya benda tu sebab Oda tengok orang melalui benda tu. Sebab family Oda adalah family orang yang kata sangat menjaga pantang. Pantang tu sangat percayai. So mungkin ada kat luar sana yang tak percaya, tapi mungkin Oda nak cerita sendiri pengalaman. Pil perancang ni sebenarnya bagi setengah orang dia ada allergic. That's why dia tak makan tapi dia pakai apa? Kat bawah tu. Pakai apa? Barut. Bukan barut. Pakai IUCD. Oh, IUCD. Ya Allah ya Rabbi, nampak tak? Okay. So bila dia kadang dia tak sesuai pakai IUCD, dia pakai yang dekat tepi ni. Oh, dia ada beza juga Ada beza untuk mengelakkan daripada orang kata menambah lagi kita punya generasi ya. Okay. So bila setengah orang yang mungkin sebab pil perancang ni harga dia mungkin agak murah. Okay. So bila dia makan, dia allergic dengan setengah ubat, muka dia akan naik jerawat. Oh, okay. Dan jerawat tu dia akan meninggalkan kesan hitam. Kesan hitam tu lah lama-lama kita tak boleh rawat, dia makin banyak dekat badan pun boleh jadi, dan itu boleh menyebabkan jerangat. Oh, itu disebabkan gangguan hormon yang berlaku lagi. Gangguan hormon, dan setengah orang dia allergic dengan pil-pil dan ubat-ubatan. That's why itu boleh jadi juga jerangat. Yes, betul tak? Ada tak yang komen? Mungkin dia pengalaman dia sendiri yang berlaku. Macam Oda tengok sendiri, Oda punya family jadi macam tu. Diorang makan pil perancang, diorang naik jerawat yang orang kata dia tak ada alergi apa-apa pun, tapi tiba-tiba naik jerawat sekali banyak. Sekali banyak. Lepas tu terus jadi jerangat. Betapa penting juga ubat-ubat yang kita ambil sebenarnya. Betul. Lagi you sebelumnya orang kata kena jumpa dengan doktor dulu sebelum apa pakai produk. Sebab kita tak tahu kadang aku allergic dengan ubat ni rupanya, tapi kita tak sedar. Betul. So cakap dia lah, hormon pil perancang dia makan naik jerawat sebab maybe hormon dia tak stabil, dia makan lagi benda macam tu, dia akan lagi bercelaru lah hormon tu kan. Okey, lagi satu, next kita nak terangkan macam mana kita nak tahu kulit kita ni berubah ke tak. Perubahan kulit, yang first kita akan tengok cari cleanser lah. Ada orang dia tak sedar kulit dia kering, tapi dia pakai cleanser yang lagi mengeringkan kulit. So bila jadi kering, yang first yang kita akan nampak kulit dia akan makin tegang. Betul. Tegang. Lagi satu dia akan peeling. Peeling, dia akan mengelupas. Lepas tu terus naik jerawat. Lepas tu kering, memang kering sangat, kulit kusam. Yang kusam tu lah yang orang kata muka umur 20 tapi nampak macam tak umur 20. Nampak macam 30.
Sebab perubahan kulit kita pun kena tengok juga. Dulu kalau Haris kulit berminyak, sekarang kulit kering. Nampak tak umur 20, masuk umur sekarang 20 lebih, dia berubah kulit. Betul. Kita perasan benda tu sebab kita hari-hari cuci muka. Kita hari-hari orang kata nak berhiaskan. That's why kita kena kenal kulit muka kita, berperingkat macam mana. Orang kata tak semestinya bila you pakai satu cleanser tu berbuih satu muka, Itu rasa bersih dah. Tegang kulit. Sebenarnya tu salah. Orang kata benda tu tak elok sebenarnya. You tak sedar tak sedar sebenarnya you kulit you kering. Bila you pakai kulit cuci muka yang macam tu, dia makin tegang, makin bersih lah. Sebenarnya dia akan mencegah kulit, dia akan menghakis lapisan kulit yang tak elok. Betul. Kalau kita nak tahu kulit kita tu sihat atau tak, orang kata glowing lah muka you. Yes, betul. Tapi glowing dia berminyak, you kena bezakan. Kena bezakan lah. Kalau kita calik sikit nampak glowing kat sini, berminyak lah kalau kita calik, tapi kat sini tak ada apa, glowing lah tu maksud dia. So kita kena tahu benda tu. Okay, kalau macam Odah pula, okay, ramai nak tahu kan Odah punya skincare rutin Odah apa. Sangat simple, which is korang mungkin akan terkejut benda ni. Okay, Odah boleh tenangkan apa yang Odah amalkan. Macam Odah sendiri, Odah memang guna 4 skincare rutin. Mungkin upgrade sikit lah, up sikit dari Haris. Okay, first kali Odah akan guna, kalau nak bersiap lah. Okay, ni kita kan ada jenis daily routine dengan night routine. So kalau siang biasanya Odah akan pakai makeup, memang wajib lah. Sebab apa, kita bekerja kan. Odah akan cleanse muka Odah setiap pagi. Odah akan cuci muka menggunakan, tak kisahlah. Okay, pencuci muka bagi Odah tak semestinya kita nak kata guna produk kita. Walaupun produk kita bagus, contohnya macam Zinnia Magenta. Zinnia Magenta ada bilberry, ada tea tree, ada alka manis. Okay, tiga produk ni sangat tinggi dengan antioksidan. Jadi kalau muka korang berminyak atau kulit muka korang orang kata combination skin, sangat sesuai menggunakan Zinnia Magenta. Okay, macam Odah sendiri, Odah memang pernah menggunakan Zinnia Magenta, tapi Odah stop sebab Odah nak cuba produk lain yang kita bakal keluarkan. Ya betul. Tapi bagi Odah, semasa menggunakan Zinnia Magenta, kulit sangat best. Okay, sebab dulu kulit Odah sangat berminyak. Combination skin tapi berminyak tu dia terlalu tinggi. Okay, so bila kita dah cuci muka, first kali Odah akan biarkan dia kering sendiri. Jangan sapu terus tau. Kadang-kadang kuala kita tu sangat tinggi dengan bakteria sebenarnya. So apa tahu, kita campur sekali kulit untuk sapu badan dengan kulit muka. Okay, so bila bakteria banyak, that's why kadang-kadang itu adalah satu punca muka kita berjerawat juga. Orang kata muka kita tak bersih. Okay, so Zinnia Magenta ni sangat tinggi juga dengan antiseptik. Okay, bila muka kita ada pakai produk yang tinggi dengan antioksidan, barulah kita rasa macam fresh. You akan rasa muka you macam sejuk tau. So Zinnia Magenta ni salah satu orang kata produk pencuci muka yang you all boleh guna dari umur 12 tahun ke atas. Okay, so macam Odah, selepas memakai pencuci muka, Odah akan pakai toner. Toner tu Odah akan biar sampai kering, then barulah pakai sunblock. Odah tak pakai moisturizer. Okay, pilih sunblock yang you rasa sesuai dengan muka you. Dan pH sunblock tu kena kata sesuai dengan cuaca you. Okay, kalau setengah orang kan, sekarang kita banyak kosmetik yang jual macam kita sendiri, Vinifera dah ada pH, SPF threshold 48++. 48++, dan Silky sunscreen kita pun dah memang ada SPF. Okay, korang boleh korang boleh pilih salah satu. Okay, mungkin Silky sunscreen, mungkin boleh guna Vinifera. Macam Odah boleh Vinifera je sendiri terus, tak campur-campur. Sebab kita bukan orang kata nak paksa beli produk tu. Okay, Odah guna ni, nak memang kena ada sunblock, so kena beli. Macam Odah pilih je lah salah satu. Vinifera ni pun Odah tak pakai banyak. Dan kalau korang nak tahu muka Odah tak pakai foundation terlalu banyak pun, korang boleh pegang sendiri. Dan apa yang Odah buat waktu malam, sangat simple. Cuci muka dan pakai margin on. Itu sahaja. Malam wajib kulit you kena lembap, jangan kering. Kalau you tidur dalam aircon, kulit kering akan makin teruk. Betul. Dan Odah sangat pemalas nak ikut semua step-step. Orang kata nak kena guna serum tu, nak guna toner dulu. Odah memang guna paling cepat margin on. Dia kira macam banyaklah serum boleh, moisturizer boleh. Betul, sangat best. Dan kalau Haris nak tahu, Odah sebenarnya allergic dengan kacang. Ya ke? Tapi dalam margin on ni memang ada kacang. Tapi dekat Odah tak ada. Faham tak? Kiranya tak ada side effect lain.
Jadi tak ada macam selalu jadi naik jerawat ke apa. So mungkin kadang-kadang bila kita makan dengan benda tu, bila kita apply dekat kulit muka dia lain. So korang boleh cuba margin oil ni Odah memang gunakan dari Odah masuk rumah hutan yang start muka Odah break out tu. Sebelum tu lagi Odah dah start guna. Tapi Odah campur-campur dengan benda lain. Dan Odah tak tahu sebenarnya margin oil ni kita tak boleh campur aduk dengan banyak benda. Sebab benda ni berminyak. Betul. Dan kita campur-campur adukkan, so muka kita jadi macam dia jadi clog, muka you akan jadi clog pores lah. Betul-betul lain pakai makeup. If korang guna biomedical action, boleh Haris tunjuk Okay, biomedical action ni okay, dia ada, ni ada packaging baru tau. Kalau dulu orang cakap packaging ni terlalu kecil, ada punya isi padu berkurang, so kita tambah formulasi sama, isi padu dia bertambah daripada 15 ke 20 ml. Dalam kandungan ni memang sangat banyak orang kata khasiat dia. Dia ada AHA. Nak tahu AHA apa nanti kita akan terangkan untuk segmen yang keduanya lah. Itu Haris akan kita akan terangkan nanti, kita akan kupaskan AHA apa. Sebenarnya banyak ada AHA, DHA, AHA, ada 3. Sebenarnya banyak lah, tapi kita akan kupaskan 3 sahaja. Dalam ni memang ada banyak sangat khasiat dia. Kita kalau orang kata tak boleh nak kupaskan sekarang lah. Kalau you tak tahu, you kena stay tune lepas ni, okay? Alright. Seterusnya okay, Haris nak bagi sikit info lah untuk orang sana kan. Macam mana you nak kena jenis kulit you? First, kulit kombinasi. Okay. Kulit kombinasi dia punya liang pori tu dia agak terbuka sikit. Dia lebih besar lah, terutama area ni. Lagi satu, dia banyak sangat blackhead area tu kan, sebab area T-zone kan. T-zone adalah dahi, hidung dan juga dagu. Itu adalah T-zone. So area T-zone ni lah selalu bermasalah. Dia akan ada blackhead, lagi satu kulit akan berminyak lah, berkilat area T-zone. Itu adalah kulit kombinasi. Kat sini dia kering. Beza. Kalau kulit kering, dia punya pori kecil, halus je tak nampak. Tapi kulit dia kasar. Betul. So dia pegang tu tak moist lah. Tak moist, macam kesat cabut. Lepas tu dia banyak orang kata bila kulit kering, muka you kan dia merah tau. Merah, wajah kurang anjal. Lepas tu kedutan memang obvious dia nampak. Pigmentasi jeragat, bila kulit kering tak lembab, lagi nampak pigmentasi. Betul. Lagi satu kulit dia gatal. Itu adalah kulit kering. Kalau kulit berminyak, dia punya pori-pori memang terbuka lah. Dia pun terbuka, dia punya sebum production tu makin banyak hasil. Lepas tu muka terlalu berkilat. Bukan glowing, berkilat berminyak. Dan mudah naik jerawat juga. Jerawat, blackhead, blemishes, parut dan juga pigmentasi. Lagi satu, itulah jenis-jenis kulit yang you kena tahu. Produk apa yang sesuai, dia kena bergantung juga pada skin you. Dia tak boleh pakai, okay, aku kulit berminyak, aku pakai elok. Tapi kalau aku pakai tak elok, sedangkan kulit yang sama je, kulit berminyak, maybe ada bahan kita tak sesuai. Daripada situ kita kena aware, kena ambil tahu apa produk aku tak boleh guna, you tak boleh guna. You kena educate yourself to know what is the best for you sebenarnya. You kena baca ingredient bahan dalam tu. Rajin kan baca ingredient bahan tu apa sendiri. Kalau macam produk kita ni, korang dah memang selalu dengar dekat Bonda punya IG live, kan, apa benda yang kita gunakan. Kalau untuk kulit yang wajah kering macam Haris, memang sekarang memang kering. First, ini memang harus pakai margin oil. Margin untuk kulit kering pun boleh, kulit berminyak pun boleh, tak ada masalah. Dia bukan jenis minyak yang terlampau minyak. Dia minyak cepat besar. Betul. Dia kalau contoh kalau korang pakai, korang tak akan nampak minyak tu, tapi bila pegang, you tahulah muka you memang moist. Bukan berminyak, dia boleh glowing, memang daripada gunakan margin oil. Lagi satu, biomedical action. Biomedical action untuk kulit kering nauzubillah, kata memang elok sebenarnya. Betul. Sebab dalam tu ada kandungan AHA. AHA kita akan terangkan nanti. Lagi satu untuk kulit kering, this one ramai orang asal angkat, Milia Micellar Water. Dia bukan sekadar makeup remover sahaja. Dia micellar pun dalam bahasa terjemahan lain, dia bukan sekadar menanggalkan makeup. Dia boleh buat kulit makin lembut, boleh jadikan toner, hydrating. Itu adalah fungsi micellar. Melembabkan. Dia bukan makeup remover semata-mata. Okey, bila kita sebut micellar, dia akan air dengan air je tau. Dia tak boleh, kalau dia pakai makeup kan, dalam ni kita ada letak castor oil. Sebenarnya saya ada terangkan. Castor oil tu minyak jarak kan? Dia macam ni. Bila kita sebut micellar, dia akan senang jadi bila air dengan air. Kalau makeup remover, dia minyak. Dan lagi menyumbatkan sebenarnya. Memang senang tanggal makeup tapi dia menyumbatkan. Tapi micellar tak. Walaupun kata micellar air dengan air, tapi untuk kulit pakai produk berminyak pun boleh juga, sebab dalam tu ada castor oil. So bahan-bahan dalam castor oil tu pun boleh mampu menanggalkan makeup dengan bersih. Dan dia sangat antiseptik. Yes, betul. Dia tak akan, kulit you tak akan makin luka ke apa, tak ada. Sebab dalam tu ada castor oil, ada aloe vera, ada sakura. Banyak sangat khasiat dia yang melembabkan muka. Lagi satu, last, kalau kulit kering, rose water. Betul. Rose water memang best. Sebab kita gunakan daripada air mata air. Dan air mata air, you tak akan jumpa pun dekat mana-mana produk sebenarnya. Mana orang guna air mata air. Air mata air dah sangat mahal sebenarnya nak dapat. Betul, sangat. Orang kata
natural. Yes. So benda yang organik ada kat muka kita. Dan bonda sendiri pun memang menggunakan Melia Micellar Water ni. Wajib. Ramai yang tanya sebenarnya apa dia Melia Micellar Water ni dan wajib berguna. Macam Oda sendiri dulu lah Oda kata kan. Oda tak tanggal makeup dan Oda hanya cuci muka macam tu je. Oda rasa macam okay, bersih je aku rasa. Okay. So bila dah tahu kenapa muka kita ni kotor sebenarnya, sebab kita tak double cleansing. Double cleansing ni setengah orang ingat cuci muka 2 kali ke? No. Okay. Mungkin boleh jadi mungkin ada setengah produk yang jual benda yang double cleansing, dia jadikan micellar water ni sebagai sabun. Tapi yang ini lebih kurang sama. Kalau you all tak pakai pencuci muka pun korang dah kira okey. Sebab apa? Benda ni memang dah automatic tanggalkan, and bila you basuh dia berbuih. Nampak tak? Dan bau dia sangat wangi, dan fragrance dia orang kata bukannya terlalu tinggi, tapi memang kita punya ingredient tu memang party orang kata. So dan molekul-molekul micellar tu sendiri memang orang kata membersihkan terus ke dalam kita punya yang pori. Dah pakai ni, you tak perlu dah pakai cuci muka. Micellar dah cukup saja untuk remove you punya makeup kat cuci muka sebenarnya. Dan kalau you rajin boleh pakailah cuci muka lepas tu. So dalam dia macam ni, dan boleh kan kalau macam you all tak pakai heavy makeup kan, you all boleh je tahan ni sampai orang kata sebulan 2 bulan. Macam Oda mungkin tahan dalam sebulan lebih, sebab Oda memang pakai makeup setiap hari. Tapi orang kata kan, I tak pakai makeup, perlu ke I ambil micellar water? Kalau ikutkan pendapat Aris, perlu. Sebab macam orang cakap, wajib double cleansing. Doesn't matter that you tak pakai makeup ke, tapi you keluar, kena abuk ke, dia bebas kat luar. Lepas tu muka you akan keluar pores. Betul. Dan you cuba guna micellar water ni, you cuba sapu dan korang akan nampak sendiri, okay, memang muka tengah kotor. Walaupun you tak pakai makeup. Contohlah, okay, you buat eksperimen you keluar kat rumah, tak payah pakai makeup, pergi jalan kat mana, pergi pasar ke apa, balik you pakai Melia orang kata, ambil cotton pad, cari tengok ada tak kotor. Mesti ada kotor. So baru you akan nampak, oh okay, wajib double cleansing. Macam Oda sendiri dulu pakai makeup kan, kita kena cuci betul-betul, barulah you rasa macam okay. Baru rasa macam okay, muka pun nampak ringan sikit, baru rasa macam moist. Sebab Melia Micellar Water ni sendiri melembapkan. Ramai orang tak tahu khasiat Melia Micellar Water. Bila orang datang, ni makeup remover ke? Tak. Dia adalah makeup remover satu, cleanser dengan toner. 3 dalam satu punya kebaikan Melia Micellar Water. Okey, kita akan berehat sebentar. So nanti kita akan sambung sebab kita akan kupaskan. Tadi kita mention pasal Biomedical Action kan, apa kebaikan Biomedical Action. Dalam tu ada banyak sangat ingredient, bahan-bahan yang menarik. Kita akan terangkan dekat segmen seterusnya nanti. Betul. Alright? Okey. So jangan lupa tengok sambung nanti. Okay, stay tune, okay? Alright. Ya Allah. Benda. Apa nak letak tu? Macam mana berita ni? Tak. Macam dalam studio kat KM. Sebalik pula. Okay. Actually kita orang tahan gelak ya. Sebab apa ni? Tengah-tengah bercakap tiba-tiba Sembuh. Ya Allah. Akulah tak tahan betul nak tergelak. Aduh, okey. Jadi dekat live AB kita nak terangkan, okey, untuk follow dekat IG lah, apa itu AHA, apa itu BHA dengan PHA. Sebab ramai yang tak tahu AHA apa. Dalam Biomedical Action memang ada AHA. So nak tahu nanti detail kita akan. Rasa macam tak cukup je segmen pasal kulit ni, sebab orang nak tahu lebih detail kan. Betul. Saya dah pakai 2 tahun set muka JRM, memang terbaik kesan dia, memang puas hati. Muka pun pula-pula sekarang, tak malu nak keluar. Yes, betul. Apa tu? Tak malu nak keluar rumah, sebab kata pun dah bersih. muka paling susah nak. Betul. Benda yang paling susah nak jaga, pertama sekali kalau perempuan, cek tone kita. Cik Tom. Cek tone kita, kalau muka lawa, cek tone tak lawa, itu orang kata tak guna juga. Nanti husband cari cek Tom lain. Betul. Jangan sampai husband cari cek Tom lain. Biar cek Tom kita je yang satu-satunya di mata dia. Okay. Make sure cek Tom tu sampai cek Tom lah. Jangan sampai nek Tom. Bila dah nek Tom, dah tua sangat dah. Betul. So kita kena jaga. Okay, kedua ya memang muka. Sebab apa orang sekarang ni menilai rupa daripada hati. Oh my god. Tipulah orang pergi kerja pun kadang tengok rupa juga. Bila pergi interview kerja kan, muka elok lawa, terus senang dapat kerja. Ada benda tu terjadi. Benda tu memang terjadi. Okay. Nasib baik kat sini dia orang tak reject I all. Tak ada, sebab kita semuanya lawa-lawa belaka. Masya Allah, kita menggunakan produk apa? Actually kita orang ni daripada wajah yang orang kata bermasalah, berbumbung wajah. Tapi kita cuba perbaiki kadang muka kita sampai bila kita nak macam ni kan. So bila dah nampak perubahan tu, orang kata seronok lah. Okay, ada tak lagi nak tanya? Mungkin dekat Facebook korang tak dapat dengan detail, tapi dekat IG kita akan cerita detail lagi. Macam step-step yang dah kata apa benda yang dah pakaikan, dah pakaikan ya.
yang Oda kalau pakai? sudah ada Mila, kenapa bonda buat zina bercinta je? Dia kena faham cleanser. Memang kita cakap Mila tu boleh jadikan sebagai cleanser. Dia benda zina dengan Mila dia melengkapi each other tau. Sebab tu kita cakap wajibnya double cleansing. Zina magenta memang khas untuk orang yang kulit dia bermasalah teruk, jerawat. Betul. Contoh kulit muka dia memang berminyak teruk. Yes. Dia tak cukup tau dengan satu cleansing. Betul. Dia memang kena tambah dengan Zina magenta. Okay, that's why masa muka Oda memang breakout teruk gila dulu, Oda akan dulu tak ada micellar water ni, Oda mungkin guna micellar water yang mungkin jenama luar. Tapi Oda double lagi cleansing dengan kita punya Zina magenta. Yes. Itu bezanya. Dia memang kita cakap mesti 3-in-1, makeup remover, cleanser dengan toner. Tapi hasil Zina magenta tu memang ada untuk menyembuhkan kulit kita. Betul. Nak tambah lebih baik dengan Zina magenta. Itu sebabnya kenapa ada dua. Jangan petikai pula kenapa bonda buat ni tak ada. Setiap produk dah ada fungsi dia yang berbeza. Yang penting setakat ni Oda guna produk dia alhamdulillah okey. Mungkin ada kat luar sana nak berkongsi pengalaman dia pakai ada perubahan ke, ataupun mungkin ada something yang jadi kat dia, kita akan cerita dan bagi tahu kenapa jadi macam tu. Yes. Macam Haris dulu, kulit Haris agak berminyak bila pakai Zina magenta tak ada masalah. Tapi bila once kulit you kering, Haris pakai Zina magenta, kulit Haris makin tegang. Tegang lah. Itu maksudnya tak sesuai. Betul. Kadang-kadang bukan kita nak terlalu hard sell tau. Kita punya topik hari ni lebih kepada orang kata nak tahu kita punya jenis kulit macam mana. Sebab ramai yang terutamanya rakyat Malaysia, diorang tak aware mengenai penjagaan kulit. Ramai tak tahu kulit aku jenis macam mana, masalah apa dia. Okay, ada yang tanya macam mana nak hilangkan pori dan jeragat, which one the best? Okay, untuk margin oil, Oda memang guna pada waktu malam. Okay, sebab apa waktu malam? Sebab Oda tak nak siang muka Oda nampak lebih berminyak. Sebab Oda jenis pakai banyak tau. Dan Oda bukan saja pakai untuk Oda kata kita punya kulit jadi lembap, tapi kita nak kita punya limfatik muka. Yes. Nak Collagen dia naik cheekbone. Naik. Okay. So kalau jeragat, cuba ni. Okay, jeragat macam Oda cakap tadi ada dua jenis. Satu yang dermal, satu epidermal. Epidermal. Okay, susah betul nak sebut bahasa English. Okay, jerawat yang epidermal ni yang orang kata, jeragat epidermal yang orang kata susah. Dermal lagi lah susah sebab dia dalam kulit. Okay. Dalam kulit tu dia dah melibatkan benda-benda lain dah. So nanti kita akan terangkan mengenai apa itu AHA, BHA dengan PHA. Next topik kita akan terangkan penuaan saat umur 20-an. Umur 20 pun dah nampak dah penuaan, tapi sedar tak sedar je. Oda pun tak tahu pasal AHA, BHA ni. So nanti Haris akan kupaskan bersama Haris sikit demi segala apa yang kita tahu sahajalah. Okay ke Cik Zah? Okay. Dah. Sekejap Kak dah order makan? Sekejap. Hari? Belum. Tak ada. Sekejap. Sebentar. Okay, kita akan start live dekat FB sebentar lagi. Tadi ada iklan. Dah. Alright. Okay, my on 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, bersiaran langsung kembali di Balai Berita Jamur Ratu Malaya, Cecewa TV. Okey. Mungkin ada yang baru tengok live ni, jangan lupa share. Kita akan save live ni. Terima kasih bagi yang menonton. Mungkin hari ni Oda adalah jemputan untuk Haris, tapi mungkin kita akan jemput bonda juga dalam topik yang berbeza. Hari ni kita cerita pasal skin kan Haris? Okay, yes, betul. Okey, sebelum kita start, ramai yang tanya tadi kita tengok dekat IG kan, ramai yang tanya macam mana dapatkan produk Jamur Ratu Malaya. Okey, untuk followers dekat FB, you boleh tengok dekat tepi tu akan keluar nombor seluruh Malaysia. Just contact je stokis yang berdekatan, pengedar yang berdekatan, diorang boleh suruh datang postage. Make sure you dapatkan produk kami daripada pengedar stokis yang sah sahaja. Okey, nombor kami dah sediakan. Dekat bawah tu pun ada juga website kami jangan.com.my. Boleh cek kat situ ataupun jangan dapatkan dekat Shopee, Lazada, jangan kedai jam. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu produk tu yang dah expired ke, kita takut kan. Jadi dapatkan dengan kita punya pengedar yang sah di seluruh negeri. Ataupun korang boleh datang terus dekat outlet kita dekat TSB Sungai Buloh dan juga Rumah Hutan. Alright, okay. Kita untuk segmen yang ni kita akan terangkan apakah perbezaan AHA, BHA dan juga PHA. Okay. Dia punya terms yang sedang terms yang bersalah. Hyaluronic acid AHA adalah maksudnya menanggalkan sel kulit mati daripada segala kotoran. Itu adalah fungsi hyaluronic acid. Tapi hyaluronic acid dia terpecah pada beberapa bahagian lah. Antara yang kita akan terangkan ada 3. First, AHA. AHA adalah very common sekarang. Alpha hydroxy acid. Alright, okay. Apa maksud alpha hydroxy acid? Dia adalah sejenis daripada asid buah-buahan.
Dia ada daripada susu, ada juga daripada tebu, dan banyak lagi lah. Nama dia pun lain juga. Kalau daripada susu, nama asid dia lactic acid. Ada glycolic acid, ada juga amylase acid. Itu adalah AHA. Fungsi dia untuk orang yang ada masalah kulit kering. Itu yang bestnya pasal AHA ni. You ada masalah kulit kering, you kena tengok, kena cari bahan produk yang ada kandungan AHA. Itu adalah masalah AHA. This is why sangat untuk kulit kering. Okay. Fungsi dia merangsang pertumbuhan sel kulit baru. Setiap bila kulit kering, kita nak buat exfoliate pun kadang-kadang agak berbahaya. Kulit kita dah nipis, dah kering, you buat lagi scrub, takut makin teruk. So bila you pakai produk ada AHA, dia bertindak sebagai chemical exfoliator. Chemical lah, bukan chemical, maksud dia dalam bentuk air. Bila you pakai, dia akan melanggarkan sel kulit mati sedar tak sedar. Itu yang kelebihan AHA. Jadi satu, bila berumur, dia punya rangsangan sel tu lambat sikit tau sebenarnya. So dia lambat nak ada sel kulit baru kan? Sel kulit baru. Kalau kulit yang sihat, dia setiap beberapa hari dia akan bertukar sel kulit baru. Tapi kalau kulit yang tidak sihat, dia akan lebih dari 28 hari. Itu memang problem yang sekarang orang tengah hadapi. Bila kita guna AHA, dia akan buangkan sel kulit mati dengan lebih selamat dan efisien. Dia tak, orang kata tak memberi kerosakan teruk tak muka kita. Lepas tu dia bantu mengurangkan masalah garisan halus dari kerutan. Terutamanya untuk orang yang lebih berusia. Sebab bila orang lebih berusia, kulit wajah dia akan tend to lebih jadi kering sebenarnya. Jarang kita dengar orang berusia kulit dia berminyak sangat tak. Dia akan lebih pada kering dan kusam. Itu yang masalah dihadapi oleh orang yang berumur. Yes. Tapi Haris, ramai yang tanya asid ni apa dia? Orang terbayang asid tu yang kita curah kat muka. Yang muka jadi tu. Tak pati baru you simbang. Orang macam, takutlah nak beli punya produk sebab ada asid kat dalam tu. Ni adalah asid yang kita memang 3M buat iktiraf adalah asid yang ada kebaikan dia. Bukan asid yang you simbang melecurkan tak. Dia ada asid yang baik untuk kulit kita sebenarnya. You memang you perlukan. Lagi satu, bila kita guna AHA, dia boleh meratakan toner kulit kita, melembabkan kulit dan kulit kita jadi lebih radiant. Itu masalah common orang kulit kering hadapi. Betul, terutamanya orang yang mengalami sensitive skin, yang ada sensitive skin sangat memerlukan AHA dekat dia kulit. Lepas tu bila you pakai produk AHA, kalau you ada masalah jeragat, dia senang dirawati lah sebab dia akan jauh menyerap jauh ke dalam kulit. Itu fungsi AHA. Dia akan meresap sampai ke kulit, sel kulit yang dalam. Yes, dia baiki balik sel kulit yang paling dalam. Lepas tu memang sesuai untuk semua jenis kulit sebenarnya, tak kisah kulit kering ke minyak. Tapi kita terangkan untuk kulit kering lah sebenarnya, terutamanya. Bila kulit kering, dia boleh pilih, dia boleh bergantung jugalah. AHA tu macam-macam jenis ada glycolic, ada lactic acid, manilic. So you boleh pilih lah. Tapi kalau kulit you orang kata terlampau kering, you boleh pilih produk yang ada AHA, dia iaitu lactic acid. Dia akan lock moisture kat kulit you. Itu yang biasa you pakai muka, dia orang panggil humectant, dia akan menarik segala kelembapan udara ni ke kulit kita yang sihat. Itu fungsi AHA lah, based on lactic acid. Lagi satu, kalau untuk manilic acid pula, tadi kita nerangkan manilic acid kan, dia sebagai ejen anti-inflamasi. Sesuai untuk kulit setting dengan jerawat. Terutama kalau kulit kita ada parut ke, ada parut yang jerawat ke, dia boleh merawat AHA. Tak kisah kulit, terutama kulit untuk kulit kering lah. Itu adalah AHA. Dia larut air sesuai untuk jenis kulit yang kering terutamanya. Itu adalah AHA, alpha hydroxy acid. Okay. BHA pula. BHA adalah beta hydroxy acid. Tadi kalau kita terangkan pasal kulit kering, tapi untuk beta dia sesuai untuk kulit yang berminyak. Kebanyakan BHA boleh didapati daripada willow bark tree. Ataupun nama scientific dia Salix alba lah. Itu ada nama, orang kata terus kita guna untuk scientific lah. Kalau tadi kita AHA ada glycolic, manilic dengan lactic, tapi kalau untuk BHA, beta hydroxy acid, dia punya acid yang paling common orang tahu adalah salicylic acid. Bila salicylic acid, kulit berminyak sangat elok. Sebab dia akan mengurangkan kadar sebum tu keluar banyak. Itu adalah BHA. Fungsi dia memang untuk anti-inflamasi. Lepas tu sesuai untuk kulit berminyak yang ada block pores dan berjerawat. Itu adalah BHA. So orang ada kalau masalah kulit berjerawat, you boleh cari produk yang ada mengandungi kandungan BHA. Macam tu ada cakap lah, salicylic acid kan, dia dapat membantu membuang kotoran lebih dalam kat liang pori. Kalau AHA dia just lapisan luar, BHA dia lebih dalam. Lagi dalam. Sebab kulit berminyak kan, bila minyak dalam kita tak tahu macam mana, so dia akan keluarkan lebih dalam. So orang yang ada pores tu sesuai lah pakai produk yang ada BHA. Dia akan improve balik liang pori kita. Lagi satu, dia sesuai untuk jenis yang mature skin, yang ada garis halus, kedutan, kesitam, kerosakan akibat cahaya matahari. Itu untuk jenis kulit lah.
So orang berusia lah terutamanya. Dia bergantung, ada berusia sesuai dengan HA, ada berusia sesuai dengan BHA. You kena tahu know your skin better first, and then you can belilah produk ataupun minta consult dengan seorang pengguna yang expert. Okay, I nak beli produk ni, selalu tak dengan I. It's better like that lah. Tapi macam tu, jangan kita fikir beli je, nanti rosak produk kita, dah bazir duit. Betul, kita kena kenal ingredient dalam setiap produk. Okay? So setiap kali kalau korang nak beli produk, korang kena tahu dulu apa yang sesuai dekat muka you dan sesuai dengan masalah muka you all. Lagi satu, tadi kita cakap AHA, BHA ni ada PHA, polyhydroxy acid. Yang ni jarang kita dengar lah, selalu dengar AHA, BHA kan. Dia punya fungsi, kita baru dapat tahu kan. Kita discuss, kita cari ilmu dengan orang yang berpengalaman, dan begitulah apa PHA ni. Dia sesuai untuk kulit yang sensitif, masalah iritasi kulit dan kemerahan. Lagi satu, molekul PHA ni dia lebih besar daripada PHA. Lebih besar daripada PHA. So bila molekul besar, dia kurang sikit efektif nak buangkan sel kulit mati sebab dia punya molekul. Sebab dia tak mampu serap sampai ke dalam. PHA dia kecil sikit. Lepas tu kebaikan PHA ni dia sesuai untuk kulit kering dan disebabkan eczema. So dia lebih kepada luaran. Yes. Dia melambatkan kulit, merangsang pertumbuhan sel kulit mati, tapi kurang power lah berbanding AHA dengan BHA. Sebab tu kita jarang dengar PHA dalam skincare. Sebab itulah dalam Biomedical Action kita meletakkan AHA. Yes, betul. AHA dalam ni memang ada AHA. Yes. Tapi kandungan AHA dalam ni serum dan krim tak banyak pun, sebanyak 5% sahaja. Sebab betul, kita dia tetapkan lah. Kalau kita kalau kita fikir limit AHA dalam certain produk ada sebanyak 10%. Kita tak guna sebanyak tu sangat. Kita hanya letak 5% saja AHA. Sebab tak semua orang mungkin sesuai dengan tahap AHA dekat semua produk. Betul. That's why dalam Biomedical Action, dari dulu lagi pengguna kita memang gunakan daripada kotak lama sampai dia dapat kotak yang baru, dan kita bagi free gift wash bag. Yes. Boleh keluarkan tak habis? Boleh. Okay, so dah sama je, still ada serum dengan kita punya toner moisturizer. Serum dengan krim. Serum dan krim. Okay, serum dan krim masih sama. Okay, so dua benda ni sangat bagus, terutamanya untuk orang yang baru nak mencuba ataupun orang yang pernah mengalami breakout disebabkan menggunakan produk yang lebih tinggi mercury. Oh, yes. Okay, so dia akan ada sedikit orang kata healing crisis. Itu memang normal. Sebab apa? Muka you dia akan bertindak balas dengan benda yang organik. Okay. Yes. So apa yang ada dalam Biomedical Action ni, dalam serum dan juga krim, ia membantu merawat kulit you all yang mengalami masalah yang agak kronik. Sebab tu nama serum dia anti-aging and deep repairing. Bila AHA dia akan menyerap lebih dalam untuk kulit bermasalah. Macam dah cakap tadi lah, you pakai produknya ada mercury, hydroquinone, produk yang bertoksin, itu adalah agent pemutih yang tidak baik untuk kulit kita. Dia menghakiskan lagi lapisan kulit kita. Betul. You pakai, contohlah you pakai local produk, tak kisah local produk mana, ada kandungan hydroquinone dan juga mercury. Kulit kita nampak lebih glowing dan cepat kesan dia. Tapi hakikatnya dia merosakkan you punya kulit daripada dalam. Faham tak? Betul. So sel kulit mati you all tak mampu nak bertindak, kiranya dia tak mampu nak keluar. Lama-lama bila you tak pakai, you biarkan, dia akan keluar balik dan jadi jeragat. Okay? Benda tu yang kita tak nak, dan kalau boleh kita nak elakkan daripada tersalah guna produk. That's why bila ada orang yang mengambil Biomedical Action, dia akan mengalami healing crisis yang mungkin dia pernah guna yang agak orang kata tega lah produk mercury ni. Bila dia pakai Biomedical Action, muka dia punya healing crisis agak lama. Dan mungkin agak terkejut juga sebab apa, kita nak proses balik benda tu daripada dalam. Okay, setengah juga orang ada komen, dia kata bila dia pakai Biomedical Action, muka dia lebih glowing. Itu namanya mungkin dia tak pernah menggunakan apa-apa, tapi dia cuba Biomedical Action, muka dia okey. Dan ada juga yang jenis ambil semua produk skincare dan dia tak tahu nak guna yang mana. Last mungkin berlaku healing crisis kat muka dia, ataupun benda yang kata terkejut. Betul. Dia pakai. Faham tak? Sebab asid bercampur dengan face oil, bercampur dengan produk yang ada SPF, sudah agak terkejut. That's why untuk Biomedical Action kita suggestkan untuk ambil pada waktu malam sahaja. Dia punya lagi, dia punya serum. Bila kita cakap serum, ada AHA. AHA sangat sensitif dengan cahaya matahari. You tak boleh pakai ni siang sebenarnya. Betul. Tapi kalau you nak pakai siang juga, wajib selepas you pakai serum, you kena apply sunblock. Betul. Kalau tak, bila you pakai serum saja, you keluar rumah, dia akan sentuh dengan cahaya matahari. Bila sentuh, kulit akan lebih gatal, merah, jadi kehitaman. Itu memang serum bahaya kalau you pakai siang. Nak pakai juga kena pakai sunblock.
lepas tu. Malam tak kisah, pakai cream dengan tu pun boleh. Betul. Kita dah ada customer yang kata repeat order banyak untuk biomedical action ni. Mungkin orang tak kenal sebab dia adalah produk skincare. Mungkin orang kenal Jamura Malaya dengan benda jamu. Contohnya Kurma Duha, Mustanir. Tapi kali ni kita nak bagi tahu produk skincare kita adalah produk yang paling lama bertahan dan ada penggunanya sendiri. Ada masa awal penubuhan Jamura Malaya lebih kurang 10 tahun produk ni masih ada sebab banyak sangat permintaan. Betul. So mungkin orang tak tahu sebab kita dah banyak produk kosmetik, produk skincare sekarang kan. Macam-macam jenama lah, tapi kita tak tahu apa bahan yang ada dalam tu. Mungkin korang tengok lebih kepada macam cepat berkesan, cepat putih. Orang kata cepat nampak muka kemerahan, tapi sebenarnya kita tak tahu apa benda dalam tu. Mungkin ada mercury ataupun mungkin ada something yang orang kata tak patut benda tu ada kat kulit you dan dia berlebihan dalam kulit you dan mungkin boleh jadi something yang lebih worse. Kalau you nak tahu skincare mana yang guna terutama lokal dekat website KKM ataupun NPRA, diorang ada listkan bahan-bahan produk brand mana yang ada bahan mercury terlarang. You boleh check dulu. Jangan beli semata-mata aku nampak kulit orang tu lawa pakai produk ni aku terus beli. End up pakai kat kulit you sendiri tak sama kesan dia. Betul. Dan kalau dah break out susah sangat nak tu. That's why bila kita sediakan biomedical action, dia akan jadi hyaluronic yang orang kata macam mungkin dalam masa 2 minggu. Tapi insya-Allah kesan dia akan orang kata berpanjangan lah, cantik. Lepas tu margin oil. If you guys pakai biomedical action, kalau boleh jarakkan dengan margin oil ataupun selang-seli. Kejap pakai ni atau kejap pakai ni, sebab bila dua-dua campur, muka you tak dapat nak balance kat apa benda yang you cuba. Banyak sangat benda. Sebab tu orang kata pakai apa yang you rasa okey je dulu. Jangan campur-campurkan. Okay? So bila kita cakap pasal gratis, ramai pengguna baru dia cuba biomedical action, diorang agak hesitate, agak takut, agak macam betul ke aku boleh guna. Okay, untuk pengguna baru, kalau you nak guna, you kena tinggalkan skincare step yang lama tu, produk yang lama. Pakai Zinia sebab Zinia akan nyusulkan pada muka you. Betul. First kali kena ambil Zinia. Seminggu 2 minggu macam tu. Bila dah okey, reda sikit, baru start pakai BFA. Tapi pakai BFA pun jangan pakai hari-hari. Betul. Jadi seminggu 3 kali sahaja pakai. Tengok penerimaan kulit you macam mana. Betul. Kalau tak ada perubahan, lepas tu boleh you pakai hari-hari. Kalau tak ada healing crisis, boleh pakai hari-hari. Tapi kalau sekiranya jadi healing crisis, jangan risau. Itu adalah tindak balas biasa. InsyaAllah makin lama dia akan berkurang. Pakailah produk organik, dia akan kesan dia agak lambat sikit. Ada orang 3 bulan, 6 bulan. Itu adalah orang kata benda common kalau you pakai produk yang bahan dia organik, bukan pada mercury. Sebab kita dah terbiasa muka kita benda yang mercury. Bila kita nak cuba benda organik, kita akan rasa macam tak sesuai. Tapi sebenarnya itu adalah healing crisis. Okay. Sebenarnya topik kita panjang lagi nak cerita pasal kulit. Bukan pasal kulit wajah saja, tapi kulit badan juga. Tapi rasanya mungkin ada yang nak kita buat episod 2. Mana tahu? Korang boleh komen dekat situ. Sebab kita nak cerita pasal kulit muka je dah berjam-jam ya. Sebab apa? Nak menerangkan kepada anda semua benda orang yang mungkin follower baru kan tak tahu lagi apa produk kita, mungkin ambil masa lama sikit untuk cerita. So maybe lepas ni kita akan bersedia langsung macam ni juga. Ada topik yang menarik, you boleh komen ataupun DM je IG kami channel official dengan Facebook Jamura Malaya. Kami akan pilih lah topik mana yang sesuai, tertarik, yang orang kata memang orang ada masalah tu, kita boleh kupaskan dengan lebih detail insyaAllah. Okay. Bila kita cakap pasal skincare kan, orang kata umur 20-an lebih ni pun akan nampak penuh air. Disebabkan beberapa faktor lah. Macam kita cakap tadi kan, stres semua tu. Pemakanan wajib kena jaga umur macam ni. Lagi-lagi you tak boleh makan makanan yang diproses. Makan macam segera kentang goreng, kentang, lepas tu nugget semua tu sebenarnya tidak elok. Dia boleh orang kata mencepatkan kita punya penuaan. Sebenarnya dari segi kesihatan pun tak elok pun. Yes. Persekitaran wajib. Tengok tempat you kerja, kalau banyak sangat tempat yang berasap ke apa, wajib kat rumah tu buat step skincare yang sepatutnya kita dah ajar tadi kan. Buat macam tu juga, tak kisah you pakai produk kami ataupun tak. Tapi seeloknya buat benda yang wajib untuk skincare rutin tu lah. Lagi satu, stres. Macam kita cakap tadi, stres kena kawal makanan, gaya hidup kita. Kalau you kurang bersenam, jangan keluarkan toksin, itu pun masalah juga. Tak cukup tidur, tak cukup, orang kata tak cukup air. Tapi tak semestinya kalau kita kurang air, kita tak sihat juga. Kadang-kadang setengah orang badan dia tak boleh terima air yang berlebihan, lagi nampak bloated. Yes. Contohnya macam Bonda sendiri, dia dah mengalami benda tu. Mungkin orang yang darah type O ni, dia jenis tak boleh ambil air terlalu banyak pada waktu malam. So siang dia akan nampak bloated. Jadi macam aku water retention lah. Water retention, betul. Okay, maybe kita akan iklan sebentar.
Lepas ni kita ikhlas sebentar untuk beri laluan, bagi kita orang minum rehat jap. Lepas tu bila kita kembali, kita akan rumuskan balik semula apa yang topik kita discuss. Itu sahaja. Stay tune, okay? Dah Cik Sah, last. Last, ni last. Lepas tu kita terus buat summary conclusion dah. Tu je. Penat bila aku cakap. Alhamdulillah, so far okay tak? Ayuh, penat juga sebenarnya. Minum air tu. Sekarang sejam 16 minit. Sejam? Sejam 16 minit. Kita start daripada tadi. Muka saya jadi burn, tapi healing bukan helping crisis sis. Healing crisis. Okay, burn tu disebabkan macam mana tu? You pakai produk apa? Dia sebab gula-gula tadi memang ramai. Dekat 100 Tapi nanti kita beli tengok sini si ramai juga tu dengan viewers tu. Share lagi. Orang ada yang terlepas. Orang akan check. Orang tengok balik. Apa nama haji kat Odah? Damn. I don't know. Rumah hotel terapi alam. Itulah haji dia, rumah duk terapi duk alam. Tu je haji Odah. Taklah benda. Benda Razika. So far menarik tak topik yang kita orang discuss ni? Betul. Ada nak tanya lebih lagi ke? Sebab kita dah rasa nak cerita pasal kulit wajah, kulit apa? Badan orang rasa tak sempat lah. Tak sempat lah. Memang tak Banyak sempat, sangat. betul. Sebab kita punya topik kulit wajah ni pun orang kata tak habis lagi, tak lebih mendalam. Kau nak ikutkan penjagaan kulit ni, bukan macam yang Odah share je, ada banyak lagi. Odah hanya cerita pengalaman je tu. Jangan orang kata, kenapa Odah kata macam tu, tak jadi pun dekat jangan salahkan Odah pula. Pengalaman saja. Betul. Okay, jadi kita akan wrap up everything. Lagi dalam maybe dalam 5 minit kita bersaran, lepas tu kita akan end lah terus. Maybe lepas ni episod kedua, topik yang lebih menarik. Tadi kita terangkan mengenai penjagaan kulit wajah, maybe lepas ni penjagaan kulit badan kita macam mana. I just bought Marjan Oil semalam. Hari ni dah cuba, alhamdulillah. Okay, Puan Dayang Ilani, kesan dia macam mana? Okay tak? Esok sama lagi untuk wajah tu dah. Okay. Dah, last tu saya tak dah. Dah. Wah, nak juga. Okay, hari sama. Cik Azhar bagi cue kan? Dan paling lawak hari ni spray ni. Itu namanya face mist Auto face mist. Maksud dia cakap selalu tak ada pun dia bunyi. Tak keluar pun tu. Okay, Cik Azhar. Okay, ready 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Assalamualaikum. Secara langsung kami dalam wanita hari ini. Oh ya, Jangan tak ada. Okay. Ini adalah last. Kami akan maybe dalam 5 minit je kami akan live. Kita akan repak balik everything apa yang kita discusskan balik. Okay. First, okay, Odah boleh terangkan apa yang cakap tadi. Okay, macam Odah kiranya hari ni Odah datang adalah untuk berkongsi pengalaman sepanjang Odah kata mengalami skin yang orang kata breakout, yang bersama dengan breakout lah kan. So daripada journey Odah daripada mula-mula sampailah sekarang, antara produk yang digunakan tak perlu banyak pun, cukup kita tahu ingredients sebuah produk tu baru kita boleh apply kat kita, faham tak? So tak semua produk yang kita kata macam oh tengok orang tu pakai bagus, tak semestinya okey dekat kita. So korang kena kenal benda tu macam mana you all nak apply pun korang kena tahu cara pemakanan, macam hari cakap lah stress, you kena kawal sekali you punya tidur, jaga pemakanan, minum cukup, tidur cukup, itu baru okey. So dah sendiri dah belajar dari semua tu, bila nak cerita kat seseorang pun ataupun dekat siapa-siapa follower ke, diorang sendiri memang tahulah apa yang ada guna. Yes, lagi satu, bila kita dah buat live macam ni, ambil poin yang penting macam kita cakap tadi, you kena tahu jenis kulit you macam mana, kering, berminyak, kombinasi, wajib kena tahu pemakanan macam kita cakap tadi, wajib kena jaga. Produk apa yang pakai pun wajib kena tahu bahan-bahan dalam tu. Tak semestinya produk daripada kami sahaja, maybe produk luar pun you kena wajib tahu bahan-bahan tu sesuai tak dengan kulit you. Skincare rutin kita bagi pun tak semestinya akan jadi kat you, jadi kat kita. Tak sama. Setiap orang kulit dia berbeza. Dia agak sedikit kita kalau kita discuss pasal kulit. Setiap orang kulit dia berbeza. So nak tahu, you kena eksperimen kat diri you dulu. Betul. Sesuai ke tak ni, ke tak itu je. Okay, next topik lepas ni insyaAllah kita akan berbicara langsung dalam episod kedua. Kita tak tahulah kan. Betul. Dengan topik yang lebih menarik, lebih kontroversi, mana dah tahu. Kalau hari ni kalau mungkin korang nak tahu mungkin lebih
dalaman tentang kulit, korang boleh komen dekat situ. Atau korang rasa macam nak order lagi ada kat sini, ataupun kita nak ada tetamu yang lain, boleh je komen dekat situ. Korang nak request apa, bagi tahu je. Nak order Ustaz Ibrahim ke, nak siapa ke, insyaAllah nanti kita akan try dapatkan. Boleh. Okay. Untuk orang yang tengah tengok live sekarang, macam kita cakap tadi, dah berbicara pasal produk. Kalau you nak dapatkan produk kami, produk yang sah, boleh pergi tengok dekat FB, terutama dekat FB, kat tepi tu dah ada nombor seluruh Malaysia. Boleh contact sahaja ataupun dekat bawah dekat bawah boleh contact terus, WhatsApp ataupun call. Selalunya orang kata WhatsApp lah, takut orang busy kan. Seluruh Malaysia kita ada dekat Petaling Jaya, dekat mana banyak seluruh Malaysia, boleh contact orang Sabah, Sarawak. produk yang sah. Kami tahu, jangan dapat produk yang tidak sah. Produk yang tidak sah, bila orang tidak sah. Pengedar sah, stokis yang sah dekat website kami jara.co.my. Lepas tu follow IG kami jara.official dan juga Facebook kami Jara Tumbalan Network untuk tahu info lebih detail. Jangan dapatkan produk kami di gerai jamu, Shopee ataupun Lazada. Itu bukan gerai kami. Okay? Itu saja untuk live kali ini. Terima kasih yang melihat, menonton kami punya live. InsyaAllah next time nanti kita akan buat topik yang berbeza. Okay? Assalamualaikum.